Wassalamualaikum warahmatullahi alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung tahun yang ke-10 Hijrah, ya, dengan tajuk kedatangan utusan, ya, Azad Syanu'ah, muka surat 338. Jadi ketua kepada, ya, apa ni, kabilah Azad Syanu'ah ni, ya, Syurat bin Abdullah Al-Azdi, ya. Mereka memeluk Islam dan Rasulullah melantik Syurat, ya, sebagai ketua, ya, sebab dia asalnya memang ketua. Jadi bila dia masuk Islam, kekalkan dia sebagai ketua juga, ya. Maknanya Islam tidak mengambil ataupun merampas jawatan ketua daripada orang lain. Ya, jadi bila Islam datang, ya, kabilah tu masuk Islam, ketua dia siapa? Syurat. Syurat masuk Islam tak? Masuk. Kekalkan dia sebagai ketua, ya. Kerana dia memang sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dia. Kemudian baginda juga mengarahkan mereka supaya berjihad menentang penganut agama syirik yang berada di sekitar mereka, ya. Jadi bila disebut apa ni menentang tu, berjihad tu maknanya bukan tu memerangi mereka, berdakwah lah, ya, berdakwah, ajak mereka masuk Islam. Bila mereka boleh menerima Islam dengan baik, ya, maka diarahkan untuk mengerjakan rukun-rukun Islam lah, ya, yang telah diperintahkan. Dan kalau mereka menolak, ya, kita boleh buat hubungan diplomatik dengan mereka. Ya, tentera Islam akan jaga keselamatan mereka, ya. Dan mereka kena bayar jizyah, ya. Kita panggil sebagai cukai kepala lah, ya, kena bayar. Tetapi tentera Islam akan jaga apa ni keselamatan mereka, nyawa mereka, harta dan sebagainya. Jadi ada give and take, ya. Tak adalah maknanya kita terima duit daripada mereka tapi kita tak ada bertanggungjawab kata mereka, tak boleh, ya. Jadi itu maksud berjihad menentang penganut agama. Bukan makna oleh kerana kita masuk Islam, kita bunuh semua orang kafir. Bukan, ya. Jadi kena fahamlah, ya. Jadi bahasanya memang nampak berjihad menentang, ya. Jadi kita menentang agama mereka, tetapi berdakwah mengajak mereka masuk agama kita. Kemudian utusan Raja-Raja Himyar. Ya, Himyar ni daripada sebelah Yaman sanalah. Ya, Raja-Raja Himyar, ya, antaranya Al-Haris bin Abdul Kulai, ya, ataupun Abdul Kulal, ya. Nuaim bin Abdul Kulal, ya, An-Nu'man, Ma'afir dan Hamdan. Mereka telah masuk Islam, menghantar wakil untuk menyatakan keislaman mereka. Rasulullah menghantar surat kepada mereka. Jadi mudah, ya, sebab para pemimpin semua masuk Islam. Surat untuk Raja Himyar, ya. Surat untuk Raja Himyar, ya, dengan nama Allah. Memanglah kita mulakan sesuatu dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda aw lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Ya, kullu amrin, setiap perkara, zibalin yang baik, lam yubda aw la yubda, yang tidak dimulai bi bismillah dengan lafaz bismillah, fahuwa abtar, maka dia terpotong dari rahmat Allah, dari keberkatan Allah. Ya, jadi kalau kita makan kenyang tetapi, ya, makanan yang kita makan tu tidak menjadi sebab untuk memberi kekuatan pada kita beribadah lah. Ya, kita minum, ya, tapi tak menghilangkan, sekadar menghilangkan haus dahaga, tapi tidak memberikan semangat, ya, motivasi untuk beribadah. Ya, jadi tak ada keberkatan dia, tak ada barakah dia, ya. Jadi oleh kerana itu, maka setiap sesuatu yang baik, termasuklah tulis surat, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Al-Haris bin Abdul Kulal, Nuaim bin Abdul Kulal dan Nu'man, Ma'afir dan Hamdan, aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ini tauhid lah. Kami bertemu utusan kamu ketika pulang dari negeri Rom, ya, setelah balik daripada peperangan apa kita panggil, ya, peperangan Tabuk, ya. Jadi negeri Rom tu merujuk kepada Byzantine Empire. Ya, negeri-negeri Rom ni maknanya negeri yang dikuasai oleh Roman people, ya, oleh Roman king. Ya, kalau kita panggil Roman bukan king lah, dia bukan raja, dia maharaja, emperor, ya. Jadi kita panggil empire Rome Timur, ataupun lebih tepat kita panggil sebagai Byzantine Empire ataupun Byzantium. Ya, Byzantine Empire, Byzantium ataupun
apa ni, Roman Empire, ya. Eastern Roman Empire, Roman sebelah timur yang berpusat di Konstantinopel ataupun Istanbul. Kita dah ulang banyak kali lah, ya. Kami berjumpanya di Madinah. Maknanya wakil daripada Himyar ni, Raja-Raja Himyar ni datang ke Madinah. Jadi beliau menyampaikan berita yang dibawanya dan tindakan yang kamu telah lakukan. Beliau menceritakan keislaman kamu semua, ya, kepada kami, dan kamu juga telah memerangi golongan musyrikin. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada kamu sekiranya kamu berbuat baik, ya, dan mentaati Allah. Jadi dua perkara di situ disebut. Yang pertama buat baik, yang kedua taat pada Allah dan Rasul, ya, mendirikan solat, menunaikan zakat dan memberikan 1/5 harta ghanimah kepada Allah Rasulnya. Jadi apabila kamu berperang, ya, jadi 1/5 kena bagi kepada Allah, Rasul-Rasulnya, ya, dan harta yang dipilih oleh ketua tentera untuk dirinya sebelum dibahagikan kepada para tentera serta menyerahkan harta zakat yang dikutip daripada orang mukmin, ya. Jadi maknanya ada peraturan dia, ya. Kalau mereka menang dapat harta rampasan perang 1/5. Kena ada apa? Kena ada apa ni, 1/5 yang dihantar ke Madinah tu, ya. Dengan apa cara sekalipun lah, sama ada dalam bentuk binatang ternak ke ataupun harta emas, perak dan sebagainya, ya. Senjata dan sebagainya. Yang mana yang difikirkan sesuai lah, ya. Sebab dia bukan kita boleh cairkan dalam bentuk duit kan, ya. Jadi dia dalam bentuk fizikal. Macam mana nak buat, itu kebijaksanaan mereka lah. Kemudian, ya, dia Nabi Muhammad seorang Nabi telah mengutuskan utusannya kepada Zur'ah bin Ziyazin. Apabila para utusanku sampai, aku berpesan supaya kamu melayannya dengan baik. Jadi Nabi hantar wakil, ya. Wakil ni maknanya mereka yang akan mengajak agama kepada orang-orang Yaman tersebut. Jadi yang Nabi hantar ialah yang paling alim, Mu'az bin Jabal, ya. Dalam hadis Nabi sebut a'lamu ummati bil halali wal haram. A'lamu ummati, ya, maknanya umat aku yang paling alim, ya, yang paling knowledgeable, the most knowledgeable among my companions ataupun my ummah, ya. Siapa dia? Mu'az bin Jabal, yang paling tahu tentang al-halal dan al-haram. Jadi maknanya tentang hukum hakam, ya, tentang kandungan Quran ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ali, ada Abdullah bin Abbas, ya. Kalau tentang persoalan berkait dengan hadis ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, ya, Aisyah, Anas bin Malik, ya. Tapi dalam bidang halal haram, mana dalam bidang fatwa, dalam bidang fiqh, dalam bidang sah batal, ya, dalam bidang apa halal haram, ya, itu adalah Mu'az bin Jabal, yang merupakan seorang sahabat muda lah, ni orang muda. Mu'az bin Jabal masa Nabi sampai di Madinah umur 18 tahun. Ya, jadi maknanya pada hujung-hujung usia Nabi, ya, dia baru berusia sekitar campur 10 lah, 28. Mana belum 28 lah, ya. Sebab ini baru tahun yang ke-10. Ada lebih kurang, ya, kita kata hampir tak sampai setahun lagi lah sebelum Nabi wafat, ya. Jadi maknanya dia menghampiri umur 28 tahun. Orang muda tetapi alim, ya. Abdullah bin Zaid antaranya, ya. Abdullah bin Zaid, kalau kita ingat, beliau adalah orang yang bermimpi tentang, ya, kalau tuan-tuan ingat lagi masa kita belajar jilid yang kedua Sirah Nabawiyah, ya, ada cerita ketika Nabi nak mengajak para sahabat datang solat, macam mana nak buat. Ada yang kata kita nyalakan api, ya. Ada yang kata kita naikkan bendera, ada kata bunyikan trompet, ada kata bunyi loceng, ya. Itu semua tu tasyabuh dengan agama lain. Apa makna tasyabuh, Kak Zainab? Tak ingat Ustaz. Tasyabuh dengan agama lain, menyerupai agama lain. Ya, loceng contoh, ya. Agama mana pakai loceng? Agama Hindu pakai loceng. Kristian pakai loceng, ya. Macam mana tahu? Lagu yang kita hafal, ya, Are You Sleeping? Are You Sleeping, Brother John, kan? Morning bell is ringing. Tu cerita Kristian tu, ya. Kita tak tahu, kita ajar anak-anak kita. Kita pun tak tahu dulu, kan. Kemudian trompet itu orang Yahudi, ya. Begitu juga kita kata dengan apa perkara lain, ya, macam naikkan bendera, ya, hidupkan unggun api dan sebagainya, ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau diguna pakai kaedah tersebut, ya, dia menyerupai amalan ataupun ritual agama lain. Itu tak boleh. Dalam Islam kita tak boleh tasyabuh dengan agama lain, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, sesiapa tasyabbaha yang menyerupai
biqaumin, sesuatu kaum, ya, fahuwa minhum, maka dia pun di kalangan kaum tersebut. Jadi pakaian contoh kan, ya, pakaian yang cantik kita nak pakai. Tetapi pakaian tersebut pakaian yang dianggap sebagai pakaian agama Hindu contoh. Ya, agama Buddha, ya, ataupun pakaian apa ni padri Kristian. Kita tengok cantik dia punya apa? Dia punya cutting dia, ya, kita pun nak buat macam tu tak boleh. Ya, walaupun dia menutup aurat kerana dia ada tasyabuh dengan agama lain. Ya, menyerupai perbuatan amalan tak boleh, ya. Jadi oleh kerana itu selama mana dia tidak, ya, dia tidak menyerupai, maka bolehlah, ya, hukumnya harus, ya. Jadi Abdullah bin Zaid ni adalah antara yang bermimpi, ya. Mana dalam mimpi dia melihat seorang lelaki berpakaian serba putih kemudian datang mengajar dia tentang lafaz azan tu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Jadi setelah dia bangun daripada tidur, kemudian ya dia datang jumpa dengan Nabi, dia bagi tahu tentang mimpi dia. Jadi Nabi pun minta supaya dia ajarkan kepada Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah suaranya lantang dan merdu, ya. Kemudian tak lama lepas tu datang Sayyidina Umar. Umar kata, "Ya Rasulullah, aku juga mimpi perkara yang sama." Ya, jadi ini berlaku pada tahun yang kedua hijrah, ya. Para sahabat baru berhijrah ke Madinah. Jadi sembahyang berjamaah, belum ada cara untuk memanggil orang datang. Ya, jadi maka datang melalui mimpi, ya. Jadi mimpi yang benar yang dibenarkan oleh baginda Nabi SAW, ya. Jadi boleh mimpi yang sama, dua orang mimpi, duduk rumah lain-lain, ya, tidur bantal asing-asing tetapi mimpi yang sama. Itu Abdullah bin Zaid. Kemudian Malik bin Ubadah, ya, Uqbah bin Namir, ya, Malik bin Murrah dan para sahabat mereka yang lain. Kamu hendaklah mengumpulkan harta zakat dan jizyah daripada orang yang berlainan agama. Zakat daripada orang Islam, jizyah daripada orang yang bukan beragama Islam tetapi duduk di bawah, ya, naungan kerajaan Islam, ya, nyawanya, ya, apa kita panggil dijaga, ya, dijamin keselamatan oleh tentera Islam. Harta bendanya sama juga. Dan serahkan kepada para utusanku, ketua mereka ialah Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bukan sekadar knowledgeable dalam bidang fiqh, dalam bidang halal haram, tetapi beliau juga dianggap sebagai ketua. Jangan kamu biarkan mereka pulang kecuali dalam keadaan ridha, ya, ridha dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Himyar pada masa itu. Sesungguhnya Muhammad menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tauhid lagi. Dia adalah hamba dan rasulnya. Malik bin Murrah, ya, Ar-Rahwa telah menceritakan kepadaku bahawa kamu adalah penduduk Himyar yang pertama memeluk Islam dan kamu juga telah memerangi golongan musyrikin. Maka bergembiralah dengan kebaikan yang kamu capai dan aku lantik kamu sebagai ketua di Himyar. Ya, pimpinlah mereka dengan baik, jangan kamu berlaku khianat, jangan saling menghina. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pelindung kepada orang-orang kaya dan orang miskin di kalangan kamu. Orang kaya pun terjaga, orang miskin sama juga, ya. Sesungguhnya harta sedekah tidak dihalalkan kepada Muhammad. Jadi Nabi tidak boleh ambil harta sedekah, tak boleh. Ya, ada cerita kan, ketika Nabi balik ke rumah baginda, Nabi melihat, ya, sebab rumah Fatimah dan Ali di belakang rumah Aisyah berkongsi dinding. Nabi tengok Hasan dan Husin, Al-Hasan dan Al-Husin sedang makan sesuatu. Nabi tanya pada Fatimah, ya, apa yang mereka makan? Mana datang? Daripada sedekah. Ya, jadi boleh tak keluarga Nabi makan sedekah? Bukan Nabi saja, keluarga baginda juga tak boleh. Ya, Nabi keluarkan balik daripada mulut kedua-dua cucu baginda, ya. Maka Nabi bagi tahu, ya, Ahlul Bait Nabi, ya, tak boleh makan harta sedekah. Tetapi kalau hadiah boleh. Sebab tu kita kena tanya, ni sedekah ke hadiah? Jadi maknanya hukum ini berlangsung tak sampai hari kiamat berlangsung. Jadi kalau orang tu dia keluarga Nabi, dia claim dia keluarga Nabi, ya, tiba-tiba dia terima sedekah, terima duit zakat, tak betul lah, tak boleh, ya. Ya, dia akan ada peruntukan lain. Ya, tapi kalau hadiah boleh. Anugerah tu boleh sebab dia bentuk hadiah. Ya, tapi kalau sedekah tak boleh, ya. Jadi kena ada beza. Duit zakat, ya, tak layak untuk keluarga Nabi. Ya, sebab keluarga Nabi ni mulia, takkan dapat bantuan zakat. Tu yang kadang-kadang kalau di Masjid Surau kita tengok, ya, beratur orang pada bulan Ramadan untuk dapatkan duit zakat, ya. Tetapi kita tengok ini bukan keluarga Nabi. Ya, dia mengaku dia Said, dia Syarifah, dia apa, ya. Mungkin dia keluarga Nabi, dia kata. Jadi kalau dia keluarga Nabi betul susu galonya, dia tak layak untuk dapat benda tu. Ya, sebab kadang hukum ni orang tak ambil peduli sangat, ya, dia tak layak. Jadi kita kena bagi tahu pada dia, ya. Kena ada peruntukan lain lah. Itu pemerintah kena fikir macam mana nak buat.
Ya, jadi kalau zaman dulu ada peperangan, maka 1/5 ya daripada harta ghanimah rampasan perang tu boleh diambil dan dibahagi-bahagikan kepada keluarga Nabi. Kalau zaman ni itu para ulama kena fikirlah macam mana. Ya, sebab peperangan dah tak ada macam dulu, jadi macam mana nak dapat harta rampasan perang tu macam mana? Itu para ulama fiqh ya yang kena bincanglah ya. Itu bukan kerja kita lah. Itu kerja mereka. Okey ya. Jadi harta sedekah tidak dihalalkan kepada Muhammad dan Ahlul Bait ya, bukan Nabi saja. Ahlul Bait maknanya ahli keluarga Nabi, Bani Hashim. Sesungguhnya zakat adalah pembersihan harta diberikan kepada golongan fakir, muslimin dan ibnu sabil. Sabil orang yang berada dalam perjalanan. Ya, berada dalam perjalanan ni maknanya putus dia punya belanja ya. Walaupun dia orang senang tengok pakai Merc, pakai BMW tapi nak minta duit zakat. Kita tanya duit banyak dia kata dompet kena curi. Ya, dia punya kredit kad habis semua tak ada ya. Nak beli minyak pun tak ada ya. Sebab dalam perjalanan ya ada kecurian. Tapi kereta adalah ya. Jadi macam mana? Layak tak dia dapat ya, Ibnu Sabil dipanggil. Ataupun fi sabilillah istilah kita. Ya, orang yang berjuang berjalan Allah layak. Orang yang berdakwah layak ya. Jadi guru-guru agama layak dapat zakat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan kata tengok apa kita panggil ya, guru agama tu pakai Alphard ke ya, pakai kereta besar, kereta mewah ya. Tapi macam mana dia boleh dapat? Dia dapat atas dasar fi sabilillah. Ya, mana dia dapat tu atas dasar dia buat kerja agama, pendakwah contoh ya, golongan tabligh tu. Ya, ataupun dakwah dalam NGO sebagai contoh. Layak tak dapat fi sabilillah? Layaklah ya. Pelajar-pelajar yang sambung belajar, pelajar agama terutamanya layak. Ya, mereka boleh dapat zakat ya, melalui asnaf fi sabilillah ataupun kita panggil dulu ya Ibnu Sabil. Malik telah menyampaikan semua berita ini dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Aku perintahkan kamu supaya berlaku baik terhadapnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat Nabi ringkas saja ya, dan memberikan panduan ya bagaimana seorang pemimpin nak berinteraksi dengan rakyatnya, dengan para utusan Nabi yang telah dihantar oleh Nabi yang diketuai oleh Muaz bin Jabal. Okey ya, ada apa soalan silakan. Ustaz. Ya. Maknanya para utusan yang jumpa Rasulullah ni ada yang dah masuk Islam lah ya Ustaz ya. Betul ya, mereka dah masuk Islam melalui orang lain lah ya. Maknanya mungkin mereka kita panggil datang ke Mekah ke, sebab Nabi duduk Madinah kan. Mungkin ada yang datang ke Mekah buat umrah ya. Jadi mereka masuk Islam di Mekah ya, kemudian mereka belum jumpa dengan Nabi lagi ya. Jadi mereka balik ke Madinah ke Yaman, kemudian bincang dengan ketua mereka hantar pula ya wakil jumpa dengan Nabi. Macam itulah ya. Sebab tahun yang ke-10 ni Mekah dah dibuka. Ya. Bila Mekah telah dibuka, mana Fatu Mekah telah berlaku, jadi tidak ada lagi golongan Quraisy ya dan orang-orang Badui sekitar Mekah tu atau Madinah yang lawan dengan Nabi, tak ada. Jadi dakwah boleh dibuat secara berleluasa. Ya, ada sahabat yang dihantar ke banyak tempat ya. Jadi mereka nilah ya, melalui mereka nilah Islam tu disampaikan. Cuma ya, para pemimpin ni, raja-raja ni, mereka belum jumpa dengan Nabi secara personal. Itu ada yang datang personally dan ada yang hantar wakil. Tu ceritanya. Sebab tu Nabi pun ambil keputusan hantar Muaz bin Jabal dengan rakan-rakannya untuk mengajar agama dan mengajar tentang hukum hakam berkaitan dengan zakat ya, berkaitan dengan jizyah dan sebagainya. Macam itulah cerita dia. Okey, ada lain silakan. Yang keduanya tentang Himyar tu. Yeah. Dia ada beberapa orang raja, maknanya negara tu besar lah Ustaz ya. Negara besar. Yaman memang besar. Ya, jadi Himyar ni macam kita lah. Macam kita kata Malaysia kan ya. Ada Sultan Selangor, ada Sultan Perak, macam itulah ya. Kita ada agung tetapi ada sultan-sultan setiap negeri. Besar sangat ke Malaysia ni? Tak adalah besar sangat. Ya, tapi taklah kecil kan. Ya, Selangor besar, luas, Perak luas, Pahang luas, ya, Kelantan luas. Macam itulah ibarat dia. Jadi ada raja-raja dia ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Jadi zakat ya boleh saja ya. PMP bolehlah sebab PMP NGO ya, badan dakwah ya, bergerak untuk melaksanakan dakwah ya di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi boleh tak ya dia dapat dalam bentuk apa kita panggil ya, fisabilillah bolehlah. Ya, fisabilillah ya. Dan disalurkan melalui
melalui program-program amal kita, projek-projek dakwah di seluruh dunia, boleh je lah, tak ada masalah. Ya, cuma macam tadilah ya, dia punya konsep fisabilillah tu kadang-kadang tidak dipahami ya. Contoh kita kata, adakah zakat Selangor hanya memberikan zakat kepada pelajar agama saja? Tak mesti. Ya, ke bidang lain boleh apply tak? Kalau ada keperluan, ya, contoh ya, dia nak jadi doktor pakar contoh ya. Kita kata dia minta scholarship, ya, scholarship dapat tapi tak cukup. Ya, sebab dia duduk di luar negeri contoh, duduk di Dublin ke, ya, duduk di Belfast ke mana kan, ya. Jadi duit untuk sara hidup tak cukup ataupun yuran dia tak cukup nak cover ya, dia buat bidang kepakaran. Boleh tak dimohon daripada Pusat Zakat Selangor contoh ya, PBZ, untuk Lembaga Zakat Selangor untuk dapat kita panggil duit zakat ya. Jawapannya boleh lah. Dia bukan mesti bidang agama saja, bidang agama tu keutamaan lah. Ya, tapi bidang-bidang yang lain, bidang-bidang yang kritikal. Ya, apa keperluan kita contoh di Malaysia ni, bidang apa yang masih lagi kita kata kurang orang, ya, yang kurang kepakaran. Jadi cuma macam biasalah ya, kena ada permohonan dan akan dipertimbangkan untuk dibantu. Ya, jadi bukan sekadar rumah anak yatim saja, ya, rumah warga emas sebagai contoh, ya, yang tak adalah anak-anak nak claim ni bapak dia, ya, mereka dibiarkan begitu saja. Tak tahu pun, tak ada tinggal alamat, tak ada tinggal nombor telefon pun. Ya, jadi macam mana kita nak kita panggil membiayai kehidupan mereka, ya? Boleh tak duduk dalam fisabilillah? Sebenarnya kalau dia miskin, dia dapat miskin, dia dapat fakir contoh, ya. Dia banyak kategori lah. Fakir boleh, miskin boleh, ya, fisabilillah boleh. Fisabilillah tu yang paling mudah. Yang paling mudah, ya. Walaupun ya kita kata bukan mesti berdakwah ataupun NGO dakwah, ya, ataupun pelajar yang belajar agama, tak mesti, siapa sajalah layak ya. Terutamanya kita kata pelajar agama lah ya, terutama bidang kepakaran tu. Ya, nak buat master sebagai contoh ya. Tapi biasa kalau di Malaysia nak buat master PhD tu dah ada pembiayaan daripada institusi pengajian tinggi lah. Ya, sebab biasa BA tu yang kritikal lah. Tapi dah lepas BA, result dia bagus, dia apply masuk universiti, ya. Dia dah dapat tutorship, dah boleh dapat dah. Ya, dah boleh dapat scholarship untuk sambung master dan PhD. Itu tak ada hal lah. Ya, yang biasanya BA lah, ya. Kecuali dia buat di tempat yang memang tak ada scholarship. Tak ada pengiktirafan. Tak ada pengiktirafan tu susah sikit lah, ya. Itu kena minta daripada zakat. Dia punya consideration tu daripada lembaga zakat lah. Dia ada jawatan kuasa penilai. Tentulah tuan-tuan, ya, boleh ya, ada ruang, ada ruang untuk kita bincang, boleh. Ya, ada room for discussion, jangan bimbang lah. Ya, tapi kita apply lah, ikut secara betul. Ya, lampirkan surat-surat yang berkaitan. Jadi peruntukan secara khusus oleh Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri kepada badan-badan NGO ni sebenarnya sudah berlangsung, ya, sudah lama tuan-tuan, berbelah mungkin berpuluh tahun dah, ya. Cuma peruntukannya sikit atau banyak tu saja, ya, sebab mungkin ramai, ya, yang menubuhkan NGO dan masing-masing mohon, jadi mungkin ya dari segi jumlah yang mereka terima tak banyak, itu jelah, ya, tapi ada, ya, dan boleh mohon lagi. Okey, ya, dan juga kawan-kawan kita lah, ya, yang kita panggil, ya, yang dia punya pendapatan lebih daripada keperluan dia. Dia dah keluar zakat negeri sudah clear. Ya, dia ada baki lagi, ya. Boleh tak? Ya, boleh tuan-tuan. Ada banyak macam-macam, ya, orang yang ada barang kemas untuk, ya, barang kemas yang kita panggil, ya, yang belum dizakatkan, ya. Kadang-kadang kita simpan lama duduk di bank ke di mana kan. Jadi benda-benda tu perlu diambil kira, ya. Dia ada zakat barang kemas dia, ya. Dan dia ada nisab dia, jumlah kan, berapa jumlah. Kalau Selangor dengan wilayah lain, kalau banding dengan negeri lain. Kena ambil kira lah tuan-tuan. Ya, banyak sumber sebenarnya, banyak, ya. Okey, ya, kedatangan utusan Hamdan. Rombongan ini disertai oleh Malik bin Namas, seorang penyair yang agung. Mereka berjumpa Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Ya, perang Tabuk tu antara perang yang terakhir lah yang Nabi sertai, ya. Kita panggil Ghazwah Tabuk sebab Nabi pergi sendiri, Nabi mengetuai. Mereka memakai pakaian berjahit buatan Yaman dan serban buatan, ya, Aden, ya, nama bandar, ya, di Yaman. Malik telah mendeklamasikan syair untuk Nabi. Aku bersumpah dengan nama Tuhan unta yang menuju ke Mina, pulang dengan penunggang, ya, turun dari tanah tinggi, bahawa Rasulullah SAW di isi kami adalah dipercayai, di sisi kami.
Seorang rasul pemberi petunjuk, utusan, ya, empunya arash, ya, Rabbul Arsh, ya, Rabbul Arsh mana Allah yang memiliki arash. Tidak ada barang yang dibawa oleh belakang unta lebih membebankan para musuh selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melantiknya sebagai ketua kepada kaumnya yang memeluk Islam. Baginda bersabda mengenai Hamdan, sebaik-baik kampung ialah kampung Hamdan. Mereka paling cepat memberikan pertolongan dan paling bersabar menghadapi susah. Di kalangan mereka terdapat para wali dan ahli ibadah. Ya, jadi maknanya ada wali ada dua, satu wali dalam bentuk pemimpin. Wali itu ya makna gubernur. Kalau dalam konteks moden wali makna gubernur. Sebab tu kita panggil negeri wilayah. Ya, kita panggil wilayah. Wilayah tu negeri. Ketua dalam wilayah kita panggil wali. Ya, seorang bapa menjadi wali kepada anak perempuannya ketika bernikah. Ya. Wali juga adalah pilihan Allah. Kita panggil waliullah ataupun jamaknya aulia. Ya, wali ini mana orang pilihan. Ya, orang yang kadang-kadang ya dia tak tahu pun dia wali Allah, tapi doanya mustajab. Ya, doanya mustajab, nasihatnya bernas, ya. Jadi dia punya kerja buatnya tu semua kita panggil ya diterima baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi cuma dia tak mengakulah dia wali, dia pun tak tahu dia wali. Tapi doanya mustajab. Ya, macam kita kata Uwais Al-Qarni. Ya, seorang lelaki ya bekerja sebagai pengangkut barang, porter di pasar di Yaman. Ya, doanya mustajab. Ya, ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi kelebihannya kerana dia berbakti pada ibunya yang sakit, ya, yang lumpuh, yang tidak boleh bergerak, ya, sehingga apabila datang musim haji dia nak pergi haji, ibunya kata kalau kau pergi siapa nak jaga mak. Ya, jadi dia tak jadi pergi. Sampailah Nabi wafat, dia tak sempat jumpa Nabi. Zaman Abu Bakar pun dia tak sempat jumpa Abu Bakar. Zaman Umar, ya, ketika ibunya wafat, meninggal, barulah ya Uwais Al-Qarni ya dapat pergi menunaikan haji ke Mekah. Ya, sehingga ya dia bertemu dengan Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali ya bin Abi Talib. Ya, dan Umar tanya, siapa di antara kamu ni yang daripada kabilah Al-Qarn, ya, Al-Qarni. Ya, jadi ada tak wali perempuan? Ada. Ya, waliullah ada, ya. Siapakah wali Allah di kalangan perempuan? Ya, Maryam. Maryam tu wali Allah. Ya, kita baru je baca dalam ensiklopedia tadi. Dia wali Allah. Ya, dia adalah manusia pilihan. Ya, dan juga wanita-wanita lain yang hebat-hebatlah, ya. Kalau zaman Nabi, ya, zaman para sahabat itulah wali Allah, sama ada di kalangan lelaki maupun perempuan. Ya, yang terkenal mungkin seorang wanita daripada Basrah yang kita selalu kenal, ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Basriyah, kena tambah. Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Basriyah. Sebab Rabi'ah Adawiyah ni paling kurang ada 3 dalam dunia ni. Ada Rabi'ah Adawiyah nama sama. Rabi'ah Adawiyah di Basrah, Iraq, itu yang real lah, ya. Yang orang kata asalnya dia wanita penghibur, kemudian bertaubat, ya. Kemudian nak dipinang oleh Al-Hasanul Basri. Sebab Hasan Basri itu orang Basrah. Ya, dia lahir di Madinah tapi dia membesar dan juga menjadi alim di Basrah. Jadi cerita Basrah. Jadi sesuailah Rabi'ah Adawiyah tu di Basrah. Tapi kalau kita pergi ke Palestin, ya, kita pergi ke Baitul Maqdis, kita akan ziarah satu rumah, ya, disebut sebagai rumah Rabi'ah Adawiyah. Tapi itu Rabi'ah Adawiyah Al-Maqdisiyah. Maqdisiyah tu mana orang Baitul Maqdis, orang lain. Ya, kalau kita pergi ke Mesir pun ada juga Rabi'ah Adawiyah Al-Misriyah. Jadi nama yang sama berada di 3 tempat, ya. Adakah ketiga-tiganya wali Allah? Wallahu alam, tak pasti. Tapi yang pasti di Basrah tu betul. Ya, jadi maknanya ada tak di kalangan wali itu orang perempuan? Soalannya, ya, jawapannya ya, ada. Allah pilih sama ada lelaki atau perempuan. Ya, bukti yang paling mudah ialah Maryam. Ya, yang beribadah ya di mihrab Imran, ya, mihrab keluarga Imran. Dan ketika Nabi Zakaria datang ya untuk ambil dia bawa balik, setiap kali Nabi Zakaria datang, kullama dakhala alaiha Zakaria, seperti mana surah Ali Imran kan, ayat yang ke-30 berapa tu? 37. Ya, setiap kali Zakaria datang nak ambil Maryam, nak tengok keadaan Maryam, ya, wajada indaha rizqa, dia mendapati di sisi Maryam ada rezeki. Ya, apa makna rezeki di situ? Ibnu Katsir kata buah-buahan di luar musim. Ya, kalau datang musim panas, ya, ada buah musim sejuk, ada buah delima. Buah delima musim sejuk. Kalau datang musim sejuk, ada tembikai. Ya, tembikai musim panas, ada anggur musim panas. Ya, dan ada kurma musim panas. Ya, jadi
tu benda luar biasa yang berlaku. Adakah mereka ni, ya, adakah Maryam wali Allah? Dah sudah tentulah tuan-tuan. Ya, sesuatu yang luar biasa, karamah dipanggil karamah. Ya, macam para sahabat Nabi yang nak dibunuh. Ya, nak dibunuh, ya, kemudian dia punya apa kita panggil, ya, dia punya tubuhnya, ya. Orang tengok, ya, nak dipotong-potong tubuhnya. Tetapi Allah hantar apa kita panggil lebah, ya, mengerumuni jenazah tadi sehingga tidak dapat dipotong-potong tubuhnya oleh orang Arab Quraisy, ya, yang menangkap dan membunuhnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ya, yang dimasukkan dalam api tak terbakar, contoh, ya, Abu Muslim Al-Khawlani ditangkap oleh Al-Aswad Al-Ansi, ya, yang menjadi nabi palsu di negara Yaman, ya, pun tak terbakar oleh api dengan izin Allah. Sedangkan perkara itu pernah berlaku pada seorang Nabi nama Ibrahim. Mengapa boleh berlaku juga kepada manusia biasa? Kerana mereka adalah awliya Allah, wali-wali Allah, pilihan Allah. Jadi boleh berlaku, tuan-tuan. Nothing is impossible. Kalau Allah izin boleh berlaku. Ya. Tetapi boleh tak berlaku kepada orang yang tidak memegang syariat? Maknanya orang kafir boleh. Ya, yang itu kita panggil sihir. Ya, kalau dia orang beriman kita panggil Kita panggil karamah lah, ya, kalau dia wali-wali Allah. Okey tuan-tuan, ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Jadi cerita, ya, tentang Hamdan tadi memang hebatlah, ya, sehingga Nabi puji, kita kata, ya, perkampungan Hamdan ni, ya, sebaik-baik perkampungan. Tapi bukanlah makna kita kata kalau macam itu Mekah Madinah tak mulia lah, ada, ya. Mekah Madinah tu di bandar, ya, dia ni Nabi sebut kampung, ya. Jadi ada perbezaan dari segi tersebut, ya. Dan mungkin yang Nabi maksudkan tu ialah merujuk kepada waktu tersebut. Kalau banding dengan kampung-kampung lain yang orang dia masuk Islam, kampung Hamdan ni paling baik, ya. Maknanya tidaklah dibanding dengan Mekah Madinah, ya, macam kita sebut tadi, ya. Bila disebut Nabi kata perbandingan Aisyah isteri Nabi tu, Aisyah isteri ketiga tu, dengan wanita-wanita lain adalah seumpama kelebihan makanan as-sarid, ya, bubur as-sarid. Sarid tu maknanya kita panggil, ya, kacang-kacang campur dengan tepung gandum, ya, campur dengan daging yang dihiris-hiris, ya, ada dimasak, ya, dan sedaplah, ya, itu makanan orang Arab sedap, ya. Jadi sarid tu yang paling suka, yang Nabi paling suka makan. Kalau banding dengan makanan lain, sarid tu paling hebat. Mana kalau banding Aisyah dengan perempuan-perempuan lain, Aisyah paling hebat, ya. Tetapi perbandingan Aisyah tu ialah perbandingan yang tidak boleh dibuat dengan 4 orang tadi. Ya, tak bolehlah banding Aisyah dengan Asiyah binti Muzahim, isteri Firaun Ramses II. Tak bolehlah banding dengan Maryam, ya, binti Imran. Kita panggil yang disebut dalam surah Maryam. Tak bolehlah banding dengan Khadijah, tak bolehlah banding dengan Fatimah. Mana Aisyah memang hebat tapi dalam kelas dia tersendiri. Tapi tak boleh banding dengan 4 tadi. Tak boleh banding, tuan-tuan. Tak boleh banding dengan Kulsum, kakak Nabi Musa yang melihat bagaimana hanyutnya kita panggil peti yang dibuat daripada papyrus tu yang dihanyutkan di Sungai Nil. Tak bolehlah banding dengan mereka, ya. Jadi macam itulah. Bila kita banding, kita kata sebaik-baik kampung, maknanya Mekah Madinah tak bukan macam tu. Ya, maknanya selain daripada Mekah Madinah, ya, selain daripada Baitul Maqdis sebagai contoh, ya, maka kampung Hamdan ni antara kampung yang terbaik, ya, kerana macam tadilah komitmen masyarakat dia dalam Islam. Macam itulah. Boleh tuan-tuan, ya. Ada soalan? Ada apa? Haji Megat, ada apa? Haji Megat? Kak Wan, ada apa? Ya. Ustaz, Al-A'la. Ya, silakan. Al-A'la bin Al-Hadrami tu wali Allah kan? Para sahabat Nabi ni hebat-hebat belakalah, ya. Boleh kata mereka ni semua wali Allah lah secara umumnya. Sebab mereka bukan Nabi dan mereka bukan Rasul. Mereka para solihin, ya. Jadi orang soleh ni syarat untuk jadi wali Allah tu orang soleh. Kalau benda luar biasa tapi berlaku pada orang kafir itu sihir. Ya, kalau dia orang soleh, ya, mesti dia syarat orang soleh. Orang soleh, ya, yang ada kelebihan dia. Ya, orang soleh ni ramai orang soleh ni, ya, tapi orang soleh ni ada yang bukan wali Allah kan, orang biasa macam kita mudah-mudahan orang soleh mudah-mudahan, ya. Tapi tidaklah sampai ke peringkat wali Allah, ya. Tetapi ada lagi orang lain yang ibadahnya lebih hebat daripada kita. Ya, yang puasa sunatnya mungkin, ya, yang sedekahnya, ya, yang ilmu pengetahuannya. Jadi lebih hebat daripada kita, ya, yang kita tak tahu, ya, mungkin mereka ni juga wali Allah, ya, dan mereka tak mengaku. Wali Allah ni tak mengaku, ya, dia pun tak tahu dia wali Allah, tapi dia tahu dah, ya, bila dia tolong mendoakan, doanya mustajab, mudah-mudahan macam itulah.
Kedatangan utusan Tujib, ya, salah satu kabilah dari negeri Kindah, ya. Ini di sebenarnya tanah Arab juga, Kindah, ya, ada kerajaan juga. Seramai 13 orang lelaki datang sebagai utusan bertemu dengan Nabi, mereka bawa zakat yang diwajibkan oleh Allah. Mana mereka dah masuk Islam. Ya, mereka kumpulkan zakat, datang jumpa Nabi, bawa sekali zakat tu. Nabi merasa gembira dengan kedatangan mereka, Nabi muliakan. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami bawa hak Allah, zakat daripada harta kami kepada engkau." Baginda menjawab, "Bawalah pulang dan bahagikan kepada orang-orang fakir di kalangan kamu." Ya. Jadi maknanya Nabi respon dengan cara, di tempat kamu ada tak, ya, orang fakir miskin? Ada kan? Jadi mereka lebih layak, ya, untuk menerima. Sebab tu kita di Selangor, kerja di Selangor, zakat keluar di Selangor. Tu yang afdal lah tuan-tuan. Sebab kita cari rezeki di Selangor. Ya, jadi kita keluarkan zakat dan dibayar di negeri Selangor. Sama ada kita bayar secara direct kepada lembaga zakat Selangor ataupun kita bayar sendirilah, ya. Tuan-tuan bayar kepada NGO, bayar pada PMP contoh, ya, bayar pada An-Nida contoh, badan-badan dakwah, silakanlah. Ya, tapi macam tadilah, badan dakwah yang duduk di negeri kita. Sebab tu kalau kita berkorban pun duduk di negeri kita juga. Walaupun kita boleh korban di tempat lain, tapi jangan alpakan, ya, jangan kesampingkan zakat dan juga, ya, korban di negeri kita sendiri. Ya, sebab kita dapat rezeki, kita dapat duit di sini. Jadi kita keluar zakat pun di sini, korban pun di sini. Sepatutnya macam tu. Tak salah nak buat di tempat lain, tapi tempat kita tu kita utamakan, ya. Terutamanya kalau masih ramai orang fakir dan miskin. Macam tu, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi suruh mereka bawa balik. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apa yang kami bawa ialah lebihan daripada apa yang telah diambil oleh orang-orang fakir." Oh, dia dah bagi siap-siap dah. Ya, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada utusan orang-orang Arab yang datang berjumpamu sebagaimana utusan ini berjumpamu." Nabi menjawab, "Sesungguhnya petunjuk adalah hak Allah." Ya, maknanya hidayah itu, ya. Apa ni hidayatullah, ya, itu adalah hak Allah. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, dia melapangkan dadanya untuk menerima iman, ya. Mereka para utusan bertanya kepada Nabi mengenai Al-Quran. Dengan itu hati Nabi semakin tertarik kepada mereka. Selepas itu mereka menyatakan hasrat untuk kembali ke negeri mereka. Mereka ditanya, "Kenapa tergesa-gesa?" Nabi tanya. Mereka menjawab, "Kami ingin pulang untuk menemui orang yang kami tinggalkan, untuk menceritakan bahawa kami melihat baginda Nabi, berjumpanya dan jawapan yang dikemukakan kepada kami." Kemudian mereka berjumpa Rasulullah dan mengucapkan selamat tinggal. Baginda menghadiahkan, ya, hadiah yang paling baik daripada hadiah yang pernah diberi kepada rombongan utusan yang datang berjumpa. Kemudian baginda bertanya, "Adakah terdapat di kalangan kamu mereka yang tidak ada di sini?" Mereka menjawab, "Seorang yang paling muda yang kami tinggalkan untuk menjaga barang-barang." Jadi dia letak, ya, mungkin di apa kita panggil di kawasan lain lah. Ya, tak bawa barang-barang tu. Mungkin banyak sangat. Jadi bila mereka jumpa dengan Nabi tu, mereka pergi dengan unta saja, barang-barang tinggal. Baginda berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggilnya, pemuda tersebut datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku di kalangan kumpulan yang baru berjumpamu. Engkau telah menunaikan hajat mereka, oleh itu tunaikanlah hajatku pula." Baginda bertanya, "Apa hajat kamu?" Beliau menjawab, "Ya, engkau mohon kepada Allah supaya mengampuni dosaku, memberikan rahmatnya kepadaku, dan dia menjadikan hatiku merasa cukup." Ya, ini kita sebut tadi, ya, sifat qanaah. Qaf, nun alif, ain tak marbutah. Qaf, nun alif, qana, ain tak marbutah. Qanaah. Itu salah satu sifat terpuji, sifat mahmudah, ya. Kita apa kita panggil? Kita baca dalam buku-buku akhlak sebagai contoh, ya, akhlak Rasulullah, salah satu daripada sifat Nabi ni ialah qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Tak perlu ambil lebih lah, ya. Maknanya kalau kita sudah diberi sesuatu, ya, dan kita rasa cukup, sudahlah. Ya, contoh kita di masjid lah, ya, masjid ni biasa, ya, malam maghrib ke isyak biasanya ada orang sedekah makanan. Ya, orang sebenarnya bukan sedekah, hadiah. Sebab kalau sedekah nanti orang kaya tak boleh ambil. Ya, dia lebih pada hadiah. Ya, saya ada nak hadiah makanan, sediakan makanan. Siapa-siapa boleh ambil. Jadi kita suami isteri duduk di rumah, ya, anak-anak besar belaka dah. Ya, tak ada keperluan nak ambil lebih, ya. Ambil satu, kalau kita tengok portion dia banyak, ambil satu makan 2 orang sudahlah. Ya. Paling kurang pun kita kata ambil apa? Ambil 2 paling kurang lah. Kalau portion dia kecil, ambil 2. Sudahlah. Ya, tak payahlah ambil 3, 4. Kita kata cukup dengan apa yang ada. Ya. Tapi kalau di rumah dah ada makanan, bagi orang lain lah. Ya, cukup lah. Ya, tak perlu ambil lagi. Melainkan, ya, benda tu banyak. Kadang-kadang kita tak nak ambil.
Ya, tapi yang bagi tadi kata, Ustaz, apa ni, ambil. Saya kata tak apa, saya dah kenyang, dah makan. Dia kata tak apa Ustaz, ni banyak makanan ni. Ya, dia tengok pada jumlah jamaah yang datang ada 60 orang sembahyang. Ya, makanan ada 100 contoh. Ya, jadi dia memang dah niat untuk hadiah, ya. Dia kata ambil Ustaz, ambil. Ya, tak apa. Boleh buat apa ni, sahur ke ataupun buat sarapan bagi besok. Kita terimalah. Kalau kita rasa ya yang dibagi tu banyak sangat, memang tak termakan di rumah, jiran-jiran sebelah ada bagilah kat jiran. Ya, macam tu kaedah dia tuan-tuan. Jadi qanaah ialah sifat merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Jadi budak lelaki tadi minta supaya dia diampunkan dosa, diberi rahmat, ya, dan dijadikan hatinya merasa cukup. Rasulullah berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia dan jadikanlah hatinya sentiasa merasa cukup. Kemudian Nabi menghadiahkan kepadanya sama seperti yang dihadiahkan kepada kawan-kawan yang lain. Ya, jadi maknanya tak ada bezalah ya antara yang datang awal dengan datang kemudian, ya. Cuma kerana apa dia datang kemudian? Ya, mungkin kerana tadilah ya dia paling muda, jadi tak ada keperluan untuk dia datang dulu. Ya, lebih-lebih lagi ada barang-barang ya yang nak dijaga, yang nak dititip pada dia. Jadi dia jagalah. Tapi kemudian ya Nabi tanya, ada tak yang tak ikut? Ada. Panggil dia datang. Maka bila dia datang dia ada hajat, ya, Nabi tunaikan hajat dia. Kedatangan utusan Sa'labah. Ya, dalam bahasa Arab Sa'labah makna musang. Tuan-tuan, Sa'labah ni musang, ya. 4 orang di kalangan Bani Sa'labah datang menemui Rasulullah. Maknanya mereka ni orang padang pasir lah. Sebab musang ni duduk di padang pasir, ya. Jadi mereka menyatakan keislaman, mereka memberi salam kepada baginda, berkata, ya Rasulullah, kami utusan kaum kami dan kami telah masuk Islam. Tetapi kami mendengar engkau bersabda, tidak bermakna keislaman bagi mereka yang tidak berhijrah. Ya, maknanya nak tanyalah macam mana hukum kami ni, ya. Kami dah masuk Islam tapi kami tak hijrah. Nabi menjawab, di mana saja kamu berada dan kamu bertakwa kepada Allah, ia tidak akan memudaratkan kamu. Kemudian baginda bertanya, bagaimana dengan negeri kamu? Mereka menjawab, subur, dia kata, ya. Baginda pun berkata, alhamdulillah. Kemudian mereka tinggal beberapa hari di Madinah sebagai tetamu Nabi. Ketika ingin beredar, Nabi menghadiahkan 5 uqiyah perak kepada mereka, ya. Jadi maknanya mereka tanya tentang hukum hijrah, ya. Ini tahun yang ke-10. Hijrah hanya sampai tahun yang ke-8 saja. Ya, sebab tu para sahabat yang masuk Islam di Mekah, Nabi anjurkan hijrah. Ya, mereka yang duduk di negeri ya, Eritrea di Ethiopia, ya, mereka pun kena datang hijrah sebelum tahun yang ke-8, ya. Tetapi selepas pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, tidak ada lagi tuntutan hijrah. La hijrata ba'dal fathi, dalam hadis yang sahih Nabi sebut la hijrata, tidak ada lagi perintah hijrah ba'dal fathi, ya, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada adalah jihad fisabilillah ada. Wa niyah dan niat untuk berjihad ada, ya. Tetapi tuntutan hijrah, kita perlu tak hijrah ke Madinah, apply untuk dapat citizenship apa Saudi? Tak perlu, ya, sebab sudah berlalu, waktu berhijrah sudah berlalu. Jadi yang wakil ya daripada Sa'labah tadi, dia dengar, ya, diingatkan masih ada keperluan. Nabi kata tak, duduklah mana sekalipun, ya, tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Okey, ya, kedatangan utusan Bani Sa'ad bin Huzaim, ya. An-Nu'man, salah seorang utusan Bani Sa'ad bin Huzaim, berkata, aku datang jumpa Nabi sebagai salah seorang utusan. Ketika itu Nabi telah berjaya membuka beberapa negeri, menundukkan orang-orang Arab. Manusia terbagi 2, memeluk Islam dengan rela hati atau takut kepada mata pedang. Ada yang masuk Islam kerana takut mereka diperangi, ya. Kemudian kami berkemah di satu tempat di Madinah, kemudian kami keluar menuju ke masjid sampai di muka pintu. Kami dapati di dalam masjid Rasulullah sedang solatkan jenazah. Kami berdiri di belakangnya di satu tempat tetapi tidak menyertai orang ramai yang sedang solat jenazah. Kami berkata, kami akan menunggu sehingga Nabi selesai mengerjakan solat jenazah. Ya, Nabi nak berbai'ah dengan mereka nak bai'ah dengan Nabi. Setelah selesai solat, Nabi beredar, baginda melihat dan memanggil kami lalu bertanya, kamu semua daripada kaum mana? Kami menjawab daripada Bani Sa'ad bin Huzaim. Baginda bertanya, adakah kamu telah masuk Islam? Ya, mana dia dah masuk masjid tu? Ya, kami jawab, ya. Ya, baginda pun bertanya lagi, kenapa kamu tidak solat jenazah? Ya, kami jawab, kami menyangka bahawa kami tidak boleh melakukan perkara tersebut sehingga kami berbai'ah dengan kamu. Mana dia salah faham. Diingatkan selagi tak bai'ah dengan Nabi, ya, bai'ah tu maknanya janji tak setia, maka tak boleh lagi. Maka ya, apa kita panggil, ya, Rasulullah berkata, di mana sahaja kamu masuk Islam,
maka kamu adalah orang Islam. An-Nu'man berkata lagi, maka kami menyatakan keislaman dan memberikan bai'ah kepada baginda untuk berpegang teguh dengan Islam. Kemudian kami beredar menuju ke tunggangan dan barang-barang kami telah tinggalkan orang yang paling muda untuk menjaganya. Nabi hantar utusan untuk panggil budak muda tadi. Kami dibawa kepada Rasulullah dan penjaga tunggangan kami mendahului kami menghadap Rasulullah berbai'ah untuk berpegang teguh dengan Islam. Kami berkata dia adalah orang yang paling muda di kalangan kami. Ya, dan dia khadam kami, khadam ya, bukan khadam, khadim. Kalau khadam plural, ya, khadim singular. Maknanya service provider ya. Dia bukan hamba ya. Kalau hamba lain, kalau hamba kita panggil abdun mamlukun. Ya, abdun mamlukun, hamba. Ya, hamba sahaya. Ya, kalau perempuan kita boleh panggil jariyah ya. Ataupun ammah dipanggil ya. Tapi ammah tadi ya. Tetapi kalau dia service provider macam Anas bin Malik, ya, beliau bukan hamba, beliau anak orang kaya ya. Tetapi dia buat bagi servis, bagi khidmat kepada Nabi. Ya, dipanggil khadim kalau dia singular, kalau ramai khadam. Baginda menjawab, ketua kepada sesuatu kaum merupakan khadam mereka. Nabi kata. Sebab itu ya, pemimpin Saudi dipanggil Khadim Al-Haramain. Khadim Al-Haramain. Kalau kita tengok air Zam-Zam ya, truk ya, truk yang bawa air Zam-Zam tu ya, kontainer yang bawa air Zam-Zam tu. Ya, ditulis itu Khadim Al-Haramain. Khadim Al-Haramain maknanya the servant of the two holy cities. Ya, khadim ni makna servant lah, jadi servant. Ya, dia bukan hamba. Ya, dia service provider ataupun servant kita panggil, ya. Itu istilah dia. Tapi lebih daripada itu tak komen lah, ya. Maknanya nak bagi tahu itu istilah yang digunakan. Sebab Nabi kata ketua kepada sesuatu kaum, ya. Mana ketua dia, zaim dia ataupun rais. Ya, raisul qaum, ya, rais ataupun ketua pada satu kaum adalah khadimuhum, ya, ataupun khadimuhu, ya, adalah khadim dia, adalah servant dia. Semoga Allah memberkatinya. An-Nu'man berkata, wallahi, beliau adalah orang yang paling baik dan paling memahami Al-Quran di kalangan kami disebabkan doa Rasulullah untuknya. Kemudian Nabi pun memberi hadiah dan mereka pun beredar. Ya, jadi doa Nabi itu mustajab, doa Nabi itu penuh dengan keberkatan. Ya, jadi didoakan orang tu jadi pandai sungguh. Seperti mana Nabi mentahnik Abdullah bin Abbas, ya, Nabi kunyahkan kita panggil kurma, ya, dan disapu di langit ya, Abdullah bin Abbas, ya, didoakan Allahumma faqihhu fid din, ya Allah pandaikan dia dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang takwil. Takwil makna tafsir Al-Quran. Ya, memang Abdullah bin Abbas muncul sebagai penafsir Quran yang hebat. Dipanggil turjuman Al-Quran. Turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Beliaulah ya. Okey tuan-tuan, kedatangan utusan Bani Fazarah. Ada apa-apa nak tanya? Ada tak ada? Sekumpulan Bani Fazarah datang menemui Rasulullah untuk menyatakan Islam mereka. Ketika itu negeri mereka ditimpa kemarau. Ya, jadi Rasulullah bertanya mengenai negeri mereka. Salah seorang daripada mereka menjawab, ya Rasulullah, negeri kami ditimpa kemarau. Binatang ternak kami musnah, mati. Sebahagian tanah kami merekah, kekeringan. Anak isteri kami kelaparan. Ya, doalah kepada Allah supaya dia menurunkan hujan. Berilah syafaat kepada kami untuk berhadapan dengan Tuhanmu. Dan semoga Allah memberikan syafaat kepada kami untuk berhadapan denganmu. Rasulullah menjawab, subhanallah, celaka kamu ni. Aku memberi syafaat kepada Tuhanku. Mana statement tu Nabi betulkan. Ya? Siapakah yang Allah berikan syafaat kepadanya? Tidak ada Tuhan selainnya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, dalam ayatul kursi. Ya? Kursinya berbunyi disebabkan keagungan dan kebesaran. Macam mana kita tak tahu. Jangan tanya. Sebagaimana berbunyinya pelana disebabkan beratnya, ya, ini gambaran saja. Ya, jadi pelana kuda tu ataupun pelana unta macam mana? Ya, jadi berat tanggungan yang ditanggung, jadi ada bunyi dia. Macam itulah gambaran dia. Kemudian baginda menaiki mimbar dan berdoa sehingga Allah menurunkan hujan lebat dan rahmat yang penuh di negeri utusan tersebut. Ya, jadi statement dia salah tadi. Ya, jadi subhanallah, Nabi kata, celaka kamu. Ya, adakah aku nak beri syafaat kepada Tuhanku? Ya, siapakah yang Allah berikan syafaat kepadanya? Ya, jadi maknanya salah statement tu. Ya, jadi Nabi betulkan. Kedatangan utusan Bani Asad. Bani Asad siapa dia? Ya, Bani Asad ni kabilah Badui jugalah. Asad merujuk pada singa. Di antara mereka yang datang, ya, ialah Dirar bin Al-Azur dan Tulaihah bin Khuwailid yang selepas itu mendakwa menjadi nabi. Ya, ada Tulaihah ni.
Mereka menganut Islam dan berkata, Ya Rasulullah, kami mengharungi kegelapan malam yang pekat pada tahun kemarau untuk datang berjumpamu. Kenapa engkau tidak utuskan utusan berjumpa kami? Dia tanya macam tu. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonir rajim, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa mereka telah berbudi kepadamu. Yamunnun, ya, 'alaika. Mereka rasa mereka telah menyumbang kepada Nabi. Mereka dah contribute something kepada Nabi. Ya. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka merasakan dengan mereka masuk Islam tu, Islam tu dapat manfaat. Patutnya kita masuk Islam, kita yang dapat manfaat daripada Islam tu. Bukan Islam dapat manfaat daripada kita, ya. Kemudian kulla tamunnu alayya islamakum, ya. Katakanlah jangan kamu rasa kamu telah menyumbang, kamu telah berbudi kepadaku dengan keislaman kamu. Masuk Islam kamu tak ada memberi apa-apa budi kepada aku. Ya, tak ada apa-apa manfaat pun. Ya, manfaat pada diri kamu sendiri. Sebab tu bila kita solat tu kelebihan solat untuk kita. Ya, bukan untuk orang lain. Bahkan Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan memberi petunjuk pada kamu, ya. Badillahu yamunnu alaika, manna yamunnu, ya. Dia past tense verb, manna, min nun, double nun, manna yamunnu, ya, manna yamunnu, ya. Sesuatu yang Allah bagi. Sebab kita ada manna wasalwa, manna yang Allah anugerahkan, ya, yang apa kita panggil terkumpul pada daun-daun pokok pada waktu pagi, ya, diturunkan pada waktu malam, ya, terhimpun pada daun-daun pokok, esoknya boleh dimakan, manisan yang turun daripada langit, ya, untuk Bani Israel, ya, yang berada di Semenanjung Sinai, ya, ketika mereka disesatkan di padang teh selama 40 tahun zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey, ya, apa lagi? Jadi Allah lah yang memberikan kepada mereka, ya. Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Ya, hadakum, Allah bagi hidayah pada kamu. Ya, lil iman in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar beriman, kamu benar-benar betul apa yang kamu cakap, ya, kamu akan tahu bahawasanya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kamu. Allah yang bagi petunjuk kepada kamu, ya. Bukan kamu yang bagi manfaat pada Islam, bukan. Mereka bertanya Rasulullah mengenai amalan yang mereka lakukan pada zaman jahiliah, ya, yakni bertenung dengan terbangnya burung. Jadi mereka pakai burung lah, ya, macam kita tengok dulu kan, orang yang tengok nasib, telik nasib tu, ya. Merenung namanya, ya, dan hala tujunya ketika terbang. Kita tengok kalau burung tu dilepaskan daripada sangkar, dia lepaskan. Kalau dia terbang ke sebelah kanan, maknanya perjalanan mereka tu akan jadi baik. Kalau terbang sebelah kiri, maknanya perjalanan tu akan sia-sia ataupun akan ada malapetaka. Ya, jadi kalau terbang tengah, mereka tangkap balik, masukkan sarang, keluarkan balik, tunggu dia terbang balik. Maknanya sampai peringkat begitu. Ya, dia panggil tatayur, daripada perkataan burung, tayrun. Ya, tayara, tayrun. Tayran ababil, ya, cerita suratul fil kan. Ya, jadi perkataan root word dia ataupun past tense verb dia tatayara, tatayara. Tatayyara, ya tatayyaru, itu boleh tengok dalam kamus jadid kita, kamus kuning, boleh tengok, ya. Tatayyara, ya tatayyaru, tatayyur. Apa makna tatayyur? Tatayyur itu maknanya bertenung nasib dengan melihat pergerakan burung tu, terbangnya ke mana. Jadi pada zaman jahiliah, mereka selalu buat benda-benda ni, ya. Dia bertenung nasib, nak keluar rumah, ya, tengok burung terbang ke mana. Macam tu. Merenung namanya, hala tujunya ketika terbang. Tilikkan dan melontar batu untuk mengetahui perkara gaib. Ya, tak tahu macam mana dibuat. Rasulullah, ya, melarang mereka daripada melakukan semua perkara tersebut. Kemudian mereka bertanya mengenai melontar pasir untuk mengetahui perkara gaib. Ya, maknanya ambil pasir tu dilontar, tengok, ya. Tu kalau tuan-tuan tengok dalam cerita apa tu, ya, dalam cerita apa ni, The Mummy Return ke tak salahnya, ya. Tengok, ini orang Mesir punya ritual, tuan-tuan, ya. Jadi dia nak tengok kat mana orang tu berada, ya, dia, ya, tapi benda-benda karut lah, ya. Tapi maknanya ada ritual tu, ada ditunjuk dalam The Mummy Return kalau tak salahnya, ya. Jadi untuk mengetahui perkara gaib, jadi dia sebarkan pasir itu, dia boleh tengok, ya, orang tu duduk kat mana, ya. Jadi macam tu sampai peringkat begitulah percaya dia. Baginda menjawab, seorang nabi telah diajar ilmu tersebut. Sesiapa yang kebetulan mempunyai ilmu seperti itu, maka ia dibolehkan, ya. Sekiranya tidak, maka ia tidak dibolehkan. Kemudian mereka tinggal di Madinah beberapa hari untuk belajar perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Selepas itu mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi, ya, dan beredar. Mereka beredar selepas mendapat hadiah daripada Nabi. Jadi baginda menerangkan seorang Nabi telah diajar ilmu tersebut. Tak tahu Nabi mana tak sebut dalam sini.
salah seorang daripada nabi, ya. Nabi ada 124,000 nabi, yang mana satu tak sebut. Sesiapa yang kebetulan mempunyai ilmu tersebut, maka ia dibolehkan, harus hukum dia, tapi tak tahu macam mana nak buat. Ya, ini ritual agama, ya, dulu. Ya, kita tak payahlah, ya. Kita buat solat istikharah sudah. Ya, kita doa kepada Allah supaya diberikan hidayah sudah, ya. Kedatangan Bani Uzrah, di antara utusan yang datang menjumpa Nabi ialah utusan daripada Bani Uzrah, ya, Bani Bali, Bani Murrah dan Khawlan, kabilah yang datang daripada Yaman juga. Nabi mengarahkan mereka supaya menjaga janji, menunaikan amanah dan baik, ya, bergaulan dengan jiran serta tidak menzalimi sesiapa pun. Ini kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, ya. Jadi maknanya Nabi tahu mereka ni ada sikit sebanyak buat zalim. Mereka ada perkara amanah yang mereka tidak tunaikan, ya, dengan jiran terutamanya. Jadi Nabi tegur, ya, seperti mana sahabat yang datang jumpa Nabi tanya pada Nabi, ya. Tanya tentang apa? Tanya tentang, ya Rasulullah, ausi ni, ya, bagilah wasiat pada aku. Nabi kata jangan marah. Kemudian Nabi ulang jangan marah. La taghdab 3 kali. Kerana Nabi tahu sahabat tu jenis kaki marah. Jadi Nabi kata jangan marah, ya. Nabi minta dia supaya berubahlah sikap dia kepada seorang sahabat yang baik, ya, tetapi kurang memberi perhatian kepada kedua ibu bapa dia. Nabi suruh dia supaya melakukan kebaikan kepada khidmat, ya, buat kebaikan kepada kedua ibu bapa dia. Jadi Nabi kenal, ya, bila Nabi kenal tu Nabi boleh tegur secara direct, ya, secara personal, bukan di hadapan orang. Okey, ya, kedatangan utusan Bani Muharib. Mereka adalah di antara orang yang menolak dakwah Rasulullah secara kasar ketika Nabi berada di Pasar Ukas. Pasar Ukas ni adalah pasar tahunan, ya, pasar budaya. Ya, ada pertandingan syair, ada pertandingan bermain pedang, ya, Ratu Cantik dan sebagainya. Ya, macam-macam lah kalau zaman jahiliah dulu. Jadi suatu hari ketika Nabi berada di Pasar Ukas untuk menyeru kabilah yang ada di situ, Nabi dakwah, ya. Alangkah besar kurniaan Allah yang telah membawa mereka menghadap Rasulullah. Jadi sebelum ni mereka tolak, mereka kasar kepada Nabi, ya. Tapi alhamdulillah Allah telah buka pintu hati mereka, mereka datang sebagai orang Islam yang taat, sedangkan sebelum ini mereka adalah musuh kita Islam. Ya, kedatangan utusan Ghassan. Ghassan ni adalah, mereka ni asalnya adalah apa kita panggil, ya, adalah pembunuh upahan. Ya, mereka ni di-assassin. Perkataan assassin tu dikatakan ambil daripada perkataan Ghassan. Ya. Di antara utusan yang datang berjumpa Nabi, utusan Ghassan, utusan Bani Abbas, ya, dan utusan, ya, An-Nakha, ya. Rasulullah menyambut kedatangan rombongan utusan ini dengan muka yang berseri dan akhlak yang mulia. Baginda menghadiahkan apa yang mereka suka, mengajar iman dan syariat supaya mereka dapat mengajar kaum mereka. Jadi Nabi ajar dua-dua. Iman, rukun-rukun iman, dan juga syariat. Ya, tapi syariat tak banyaklah sebab solat 5 waktu belum ada lagi. Ya, maknanya belum berlaku peristiwa ya, peristiwa Isra Mi'raj sudah, ya, sudah. Ini dah Madinah dah ada, tuan-tuan. Ni hukum Islam semua dah lengkap. Ya, pasal ni bukan di Mekah, di Madinah. Maknanya solat 5 waktu dah ada, puasa, zakat, ya. Haji pun sudah diwajibkan, ya. Cuma macam tadilah, ya, dari segi ya, syariat yang berkaitan dengan muamalat tu sebagai contoh, ya, macam riba, macam apa tu, itu belum lagi, ya. Itu tunggu nanti, ya, kita panggil peristiwa ni lah, ya. Kalau peristiwa haji, ya, masa haji lah, ya, kita dah baca kan, ya. Kalau kita dah baca, maknanya dah cover lah benda tu. Ya, mana semua dah ada, dah komplit dah, ya. Bab hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah dah ada, muamalat, ya, hukum hakam berkaitan jual beli pun dah ada, munakahat tentang perkahwinan pun sudah ada, dan jinayat, hukum hakam berkaitan dengan kesalahan-kesalahan hudud pun dah ada. Mana dah lengkap lah. Ya, Nabi dah bagi tahu pada mereka. Kemudian apa lagi, ya? Baginda kedatangan utusan ini adalah jalan terbesar untuk mengembangkan Islam kepada orang Arab di pedalaman. Jadi Ghassan ni dia selalu kacau. Ya, dia banyak mengacau perjalanan para peniaga, ya, daripada semenanjung tanah Arab menuju ke negeri Syam. Ya, jadi mereka masuk Islam, ini plus point lah kepada Islam, ya. Sebab mereka akan tidak lagi meneruskan aktiviti lanun mereka lah, ya, tak buat jahat lagi lah. Ibrahim, ya, bin Nabi SAW meninggal dunia, anak Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Pada tahun ini, tahun yang ke-10 Hijrah, Ibrahim bin Rasulullah, Ibrahim bin Muhammad, ya, anak kepada Nabi bersama dengan Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang hamba sahaya perempuan, ya, yang Nabi tidak nikahi dia tetapi Nabi miliki dia, ya. Sebab pemilikan hamba sahaya tu, ya, boleh ya, boleh diguna pakai lagi sampai hari kiamat besok. Cuma buat masa ni dia tak ada hamba sahaya tu. Kalau ada, hukumnya kembali pada hukum asal, yakni boleh memiliki hamba sahaya perempuan dan boleh diperlakukan macam
macam isteri yang sah. Ya, kalau dia mengandung, anak tu anak sah taraf. Seperti mana Ibrahim yang lahir dibinkan kepada baginda Nabi. Walaupun maknya bukan isteri Nabi, ya, beliau hanyalah seorang wanita hamba sahaya. Selesailah tuan-tuan, ya, untuk tahun yang ke-10. Ada apa sebelum kita masuk tahun yang ke-11? Silakan. Ada apa? Ya, ada apa kawan? Ada apa? Tuan-tuan yang lain silakan. Kak Mariatun, ya, Haji Asyari. Tak ada Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Tak saja Ustaz. Yang kabilah ya, kabilah yang disebut tadi ni kebanyakannya di mana? Di sekitar Madinah dan Makkah, atau ada yang di luar? Macam Rosan tadi, tapi kebanyakannya daripada Yaman. Kebanyakannya daripada Yaman, ya. Mereka datang daripada Yaman kebanyakannya. Maknanya di sebelah apa? Di sebelah selatan sebenarnya tanah Arab, bawah Mekah lah. Bawah Mekah. Yaman bawah Mekah. Ya, sama. Tahun ke-11 Hijrah, ya. Ni tahun akhir lah, ya. Sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Syariah Usamah bin Zaid. Syariah maknanya military campaign. Pasukan yang tidak disertai oleh Nabi. Nabi melantik orang lain, ya. Nabi lantik Umar, ya, Abu Bakar sebagai contoh, dipanggil Syariah, ya. Dan jumlah mereka kadang-kadang besar, jumlahnya besar, kadang-kadang kecil, ya. Jadi di sini dilantik Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah yang terkorban dalam peperangan Mu'tah, ya. Kita dah belajar dah. Jadi Usamah bin Zaid baru berusia sekitar 17 tahun, ya. Kita kata umur paling muda lah, ya. Minimal age lah untuk terlibat dalam perang. Sebab itu dalam peperangan Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, ataupun perang-perang yang lain, Nabi tidak benarkan mereka yang berusia kurang daripada 17 tahun untuk terlibat dalam perang. Ya, untuk terlibat dalam perang tak boleh, ya. Walaupun dia lelaki, kita kata, melainkan kalau dia bertindak sebagai seorang pemanah. Sebab pemanah dia tidak face to face dengan musuh kan. Kalau pedang, ya, lawan kita panggil senjata tu, ya, dia kena face to face lah. Tapi kalau dia pemanah, dia boleh duduk di atas tempat yang lebih selamat, ya. Contohnya Rafi' bin Khadish, ya. Jadi Rafi' bin Khadish, seorang sahabat Nabi berusia 15 tahun dalam perang Uhud, ya, telah dilantik sebagai salah seorang pemanah. Ada 50 pemanah, dia salah seorang. Jadi dia baru berusia 15 tahun dan dibenarkan, ya. Tetapi dalam peperangan kita panggil, ya, peperangan face to face, ya, ataupun kita panggil combat fighting lah, ya, dalam bentuk serangan begitu, yang bawah 17 tidak dibenarkan, ya. Orang perempuan pun bawah 17 tak boleh pergi perang, ya, walaupun mereka duduk di barisan belakang sebagai jururawat, ya, sebagai yang menyediakan makanan, minuman dan sebagainya. Pada 4 Safar, Rasulullah mempersiapkan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk menuju ke Ubna, ya. Tengok nota kaki, Usamah bin Zaid di bawah, hamba yang dibebaskan oleh Nabi, orang yang dikasihi dan anak kepada orang yang dikasihi. Ibunya adalah Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman ataupun kita panggil Barakah, ya, nama sebenarnya Barakah, ya, hamba yang dibebaskan oleh Nabi dan pengasuh baginda. Jadi Barakah ni kalau kita tengok dalam kitab Syama'il, ya, syarah kitab Syama'il, ada cerita Barakah ini telah ditemui oleh datuk Nabi Abdul Muttalib, ya, ketika Barakah bersama-sama dengan tentera Abrahah datang menyerang Kaabah. Abrahah mati, ya, tentera-tenteranya semua mati. Tetapi di kalangan mereka ada wanita-wanita hamba sahaya yang selamat, dan Abdul Muttalib telah menemui, ya, Barakah ni ataupun Ummu Aiman ni masa kecil lagi lah, ya, dia baru dalam mungkin belasan tahun, ya. Dia datang sebagai pekerja, petugas, ya. Jadi beliau telah diambil oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hadiahkan, ya, Barakah tadi kepada Abdullah, anak Abdul Muttalib yang paling disayang lah. Jadi Abdullah, ya, masa tu sudah berkahwin dengan Aminah mak Nabi, ya. Jadi Abdullah pun, ya, pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Kita tahu dia meninggal, ya. Kemudian penjagaan ataupun penguasaan, ya, Barakah ni dimiliki oleh isterinya pula lah, Aminah lah, ya, sebab suami dah meninggal, isterilah yang mewarisi dia. Jadi bila Nabi lahir, ya, Nabi lahir itu dalam keadaan ibu Nabi sudah menjadi balu, ya,
Dan barakah ni dah ada dah. Maksudnya sejak Nabi lahir, barakah sudah berada di rumah Nabi. Sehinggalah ketika mak Nabi meninggal, ya, ketika Nabi berusia 6 tahun, datuk Nabi jadi Nabi. Ya, datuk Nabi yang jaga Nabi. Maka barakah ikut sama, ya, ke rumah Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal pada usia Nabi 8 tahun, ya, Nabi berpindah ke rumah Abu Talib, barakah masih bersama dengan Nabi. Sehinggalah, ya, Nabi, ya, berkahwin dengan Khadijah. Barakah, ya, ikut Nabi bersama, ya, di rumah mereka. Maknanya barakah ni, ya, walaupun dia pernah berkahwin kemudian dapat anak nama Aiman, ya, dipanggil Ummu Aiman, ya, tapi makna hubungan dia dengan Nabi itu sangat rapat, ya. Beliau dianggap macam kita kata pengasuh Nabi lah. Ya, adalah riwayat yang sebut dia pernah menyusukan Nabi. Ya, tetapi bukan menyusukan waktu kecil lah. Ya, menyusukan tu setelah Nabi lebih daripada 2 tahun. Ya, jadi bila Nabi pernah menyusu daripada dia, maka sebahagian riwayat menyebut, ya, beliau termasuk ibu susuan Nabi. Ya, tapi ini masih ada pertikaian lagi lah, benar atau tidak. Tapi cerita macam tu dah ada dalam kitab sirah tu ada, tuan-tuan. Ya. Jadi hamba yang dibebaskan oleh Nabi, pengasuh baginda, Usamah meninggal pada tahun 54 Hijrah. Usamahnya. Ya, Usamah ni dia budak muda lah, ya. Jadi masa Nabi wafat, dia berumur 17 tahun. Maknanya masa hijrah umur dia 7 tahun. Masa hijrah umur 7 tahun, dia meninggal tahun 54 Hijrah. 54 campur 7, 61, ya, ketika dia meninggal. Macam tu lah congak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok masa hijrah berapa umur dia. Kalau masa Nabi wafat, Usamah 17 tahun, ya, 17 kan, masa wafat 17 tahun. 10 tahun sebelum tu, ketika Nabi hijrah, berapa umur Usamah? Mestilah umur dia 7 tahun. Ya. Kalau Nabi wafat tahun 54, kalau Usamah wafat tahun 54 Hijrah, mana 54 campur 7? Berapa? 61, tuan-tuan. Ya, betul lah, ya. Umur sahabat Nabi, umur umat Nabi antara 60 hingga 70. Nabi pun wafat umur 63. Ya, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, ya, 62 nak masuk 63. Ya, para sahabat Nabi, ya, ramai yang macam tu kita kata. Termasuklah siapa? Ya, ada yang dipanjangkan usia ada, macam Osman 81 tahun panjang usianya. Anas bin Malik sampai 103 tahun panjang usianya. Ya, macam Asma binti Abu Bakar 100 tahun masih meninggal. Ya, tapi ada yang meninggal muda, ya. Ada yang kita kata meninggal dalam perang, ya, masih dalam keadaan usia muda. Ada yang sakit, ya, kerana kena epidemik, ya, macam Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dia meninggal ketika berlaku wabak penyakit di Jordan, di Amwas, ya. Jadi dia meninggal dunia dalam usia 34 tahun, muda sangat. Ya, ada juga yang macam tu. Jadi Usamah bin Zaid dilantik menjadi ketua perang untuk menuju ke Ubna, tempat yang berhampiran dengan Mu'tah. Ya, Mu'tah, ya, Ubna ni, ya. Di sana Zaid bin Harisah, ayah kepada Usamah, dibunuh. Dulu masa perang Mu'tah, bapaknya dibunuh. Baginda bersabda kepadanya, teruskan kemarahan sehingga engkau sampai ke tempat ayahmu dibunuh. Kejutkan mereka dengan serangan tentera berkuda. Aku telah melantik engkau untuk mengetahui pasukan tentera ini. Pada waktu pagi, kamu hendaklah menyerang penduduk Ubna dan nyalakan api ke atas mereka. Cepatkan perjalanan supaya mereka tidak mendapat berita kemarahan kamu. Sesungguhnya, sekiranya Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka engkau jangan tinggal di situ dalam jangka masa yang lama. Takut nanti musuh buat perancangan, ya, untuk menjatuhkan atau untuk menyerang balas. Ya, jadi biarkan tentera bersama-samamu. Para pembesar Muhajirin dan Ansar seperti Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan Sa'ad turut menyertai peperangan tersebut. Jadi maknanya kalau nak kira, Abu Bakar lah patut jadi pemimpin, ya. Tetapi pasal apa Usamah bin Zaid? Sebab nak kembalikan kegemilangan bapa dia dulu. Sebab bapa dia terbunuh dalam peperangan melawan dengan Byzantine Empire, sekarang anak dia pula, ya. Dan nak tunjuk bahawasanya usia bukan sebab untuk kita tidak tunduk ataupun tidak patuh kepada seseorang pemimpin, ya. Abu Bakar ada, ya, kemudian Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada dalam grup tu. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah ni yang kita baca pada Jumaat malam Sabtu lah, ya, Nur Islam Academy, kan. Kita baca kitab Ibnu Katsir, 4 khalifah, kitab yang sama, ya. Merasa hairan dengan pendapat yang mengatakan bahawa Abu Bakar menyertai tentera Usamah. Jadi kata Ibnu Katsir, takkan Abu Bakar pergi. Ya, ada cerita. Beliau bertanya bagaimana beliau boleh berada di dalam tentera tersebut sedangkan beliau adalah imam muslimin. Ya, pasal Nabi kan sakit. Ya, ketika Nabi sakit, siapa yang jadi imam kat Kanab?
Yang jadi imam masa Nabi sakit. Yang jadi imam adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Berapa solat yang Abu Bakar mengimamkan para sahabat? Berapa kali dia mengimamkan? 19. 19 kali, tuan-tuan. 19 kali. Ya. Jadi, ya, ketika Nabi sakit, Abu Bakar lah yang mengimamkan solat. Jadi macam mana Abu Bakar boleh ikut serta dalam pasukan Usamah bin Zaid? Ibnu Katsir punya logik, tuan-tuan. Mari kita terima lah, betul lah tu, ya. Jadi ini orang nak muliakan Usamah bin Zaid, tapi janganlah exaggerated. Janganlah sampai yang kita mengatakan Abu Bakar terlibat. Ya. Kemudian dia bertanya, bagaimana beliau boleh berada dalam tentera sedangkan beliau adalah imam muslimin, imam solat maksudnya, ya. Dan beliaulah yang diminta oleh Nabi untuk mengimamkan solat, ya. Apa kita panggil, ya, wa'mur, ya. Perintahkanlah Abu Bakrin ni li an yusalliya bin nas, supaya dia sembahyang bersama dengan manusia, orang ramai. Kan Nabi suruh Aisyah bagi tahu pada bapak dia supaya bapak dia mengimamkan solat, ya. Itu yang bapaknya dipanggil untuk mengimamkan solat ketika Nabi sedang sakit tenat. Kemudian Rasulullah menyerahkan panji-panji kepada Usamah dan bersabda, perangilah musuh di jalan Allah dengan nama Allah. Bunuhlah mereka yang kafir terhadap Allah. Sekumpulan muslimin mengkritik pelantikan Usamah kerana muda, usia tidak sampai sekitar 17 tahun lah, baru sekitar 17 tahun. Di antara mereka yang mengkritik ialah pembesar Muhajirin. Kritikan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Baginda amat marah, baginda keluar lalu berkata, wahai manusia, apakah maknanya kritikan yang telah sampai kepadaku mengenai tindakanku melantik Usamah? Sekiranya kamu mengkritik pelantikan Usamah, sesungguhnya ini bermakna kamu mengkritik tindakanku melantik bapanya sebelumnya sebagai ketua. Ya, Nabi kata macam tu. Wallahi, beliau dilahirkan untuk menjadi ketua. Ya, macam Nabi lah ketika Nabi kecil, itu dalam kitab sirah, ketika ada majlis di sekitar Kaabah di Mekah. Ya, jadi Abdul Muttalib, datuk Nabi, beliau orang mulia lah, dia Gubernur Mekah lah, ya, jawatan Gubernur Mekah. Jadi ada tempat khas untuk Abdul Muttalib tu, ya. Jadi bila Nabi masa tu masih kanak-kanak lah, ya. Nabi sekitar, ya, sebab Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi umur 8 tahun. Maknanya ketika tu mungkin Nabi 7 tahun mungkin atau 6 tahun. Jadi ketika Nabi datang, ya, dia tengok tempat Abdul Muttalib, tempat datuk dia pun duduk situ. Ya, jadi bapak saudara Nabi tu, ya, Nabi ada lebih daripada 10 bapak saudara. Ya, jadi ada Al-Haris bin Abdul Muttalib, kan? Ada ada Abu Lahab, ya, Abdul Uzza, ada Abu Talib, ada siapa? Ya, ada Sayyidina Abbas, ya, ada Sayyidina Hamzah, ada beberapa orang lagi bapak saudara Nabi tu. Ya, jadi apa kita panggil, mereka cuba untuk angkat Nabi, bawa duduk tempat lain. Sebab itu tempat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata biarkan, itu memang tempat dia. Mana Abdul Muttalib dah tahu dah. Ya, sebab apa? Sebab dia kata itu memang tempat dia. Ya, akan datang pun dia akan duduk tempat tu. Macam itulah. Ya, seperti mana Nabi mempertahankan Usamah bin Zaid. Jadi Nabi kata apa? Ya, Nabi kata sekiranya kamu mengkritik pelantikan Usamah, bermakna kamu telah mengkritik tindakan aku dulu melantik bapanya, ya, Zaid bin Harithah menjadi ketua. Wallahi, ya, Usamah dilahirkan untuk menjadi ketua. Dan anaknya, ya, apa kita panggil, Zaid bin Harithah dilahirkan menjadi ketua. Anaknya yang datang selepasnya juga dilahirkan untuk menjadi ketua. Beliau adalah orang yang paling aku cintai. Memang betul, tuan. Ya, walaupun dia tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Kedua-duanya adalah punca kebaikan. Oleh itu aku berpesan supaya kamu semua berlaku baik kepadanya. Ya, jadi kena berlaku baik kepada kedua-duanya tadi. Keberangkatan tentera ini tidak dapat diteruskan pada zaman Nabi kerana baginda mula ditimpa sakit. Dengan itu Allah menjemput baginda. Ya, insya-Allah para pembaca boleh melihat keberangkatan tentera ini dalam kitab kami yang berjudul, ya, Itmamul Wafa bi Sirah Al-Khulafa. Ya, jadi Syekh apa kita panggil, ya, Syekh nilah, ya, Syekh Muhammad, ya, Muhammad Khudari Beg ni pengarang kitab ni. Beliau adalah seorang seorang hakim mahkamah, tuan-tuan, ya. Dia ni qadi ni, hakim mahkamah, ya, di Mesir, dan beliau telah dihantar juga ke Sudan. Ya, sebab dulu Sudan tu part of Egypt, tuan-tuan. Sebab tu antara universiti terbesar di Sudan, ya, nama universiti tu ialah Cairo University. Ya, Cairo University tu universiti dekat Cairo, ya. Tapi dekat Sudan, ya, dekat Khartoum, ibu negara Khartoum, ya, ada nama universiti tu Cairo University. Cawangan, ya. Maknanya Universiti Cairo, cawangan Sudan.
cawangan Khartoum, ya. Tapi sekarang dah tukar nama lah, ya, dipanggil Jamiah An-Nilain, Nil, ya. Maknanya University of apa kita panggil two Niles, ya. Two Nile River, ya, sebab ada White Nile dengan Blue Nile yang bertemu di Khartoum, ya, di tengah-tengah bandar Khartoum tu, ya. Kalau masa Ustaz bekerja dengan Petronas dulu, ya, pejabat kami itu betul-betul depan tempat pertemuan tu. Setiap hari boleh tengok pertemuan antara, ya, Sungai Nil Putih dengan Sungai Nil Biru. Ya, masa tu Petronas punya pejabat di Holiday Villa, ya, Khartoum. Sebab kita tak ada pejabat lain, jadi Petronas sewa satu wing, ya, di Holiday Villa Khartoum tu. So jadi pejabat kami berada di situlah, ya, di depan. Betul-betul kalau keluar aja ada parking, keluar daripada tempat parking ada jalan besar. Seberang jalan besar tu adalah tempat pertemuan antara Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih. Setiap hari boleh tengok, tuan-tuan. Ya, kawasan subur. Ya, memang kawasan subur. Pertanian. Ya, Sudan ni negara pertanian. Ya. Jadi ini sebelum perang dululah, tuan-tuan, ya. Jadi sekarang tak tahu macam mana keadaan lah setelah berlaku perebutan kuasa kan antara jeneral tentera dengan timbalan dia ni. Ya, kita tak tahu apa di sana lah, ya. Dan Petronas pun sudah, ya, kita kata macam dihalau lah. Ya, jadi kita dah buat banyak pembangunan di sana, ada stesen minyak, ada penempatan residen untuk staf kaki tangan, ya, ada macam-macam, tuan-tuan, ya. Jadi kita panggil setelah Umar Bashir, ya, Presiden Umar Bashir digulingkan, so kita tengok, ya, kehadiran Petronas tu macam tak dihargai sebab pemimpin lain dah. Ya, jadi macam itulah, tuan-tuan, ya. Itu yang berlaku. Kita tak tahu masa depan macam mana keadaan di sana lah, ya. Tapi kita ada refinery minyak, ya, ada macam-macam, ya. Menarik masa, ya, zaman Ustaz pergi dulu, zaman susah lagi lah, tuan-tuan, ya. Penyakit malaria pun banyak, ya. Jadi student kita pun di universiti kita panggil, ya, di universiti dipanggil apa namanya, ya, African, ya, African University tu, ya, dia di Khartoum tu. Pelajar Malaysia yang belajar di situ ada yang meninggal, ya, kerana malaria tu, ya. Jadi kita banyak kerjasama lah dengan para pelajar, sebab pelajar kebanyakan yang pergi tu tak ada scholarship, ya. Jadi kita minta dia orang mengajar tajwid, mengajar Quran, ya, di rumah pekerja-pekerja lah, supaya paling kurang dia dapat ada sumber lah, tuan-tuan, ya. Ketika pekerja-pekerja Petronas, ya, yang ada di sana, jadi kita boleh manfaatkan pelajar ni. So kita boleh bantu dari segi kewangan, ya. Sebab ramai yang tak ada beasiswa. Ada yang dapat duit zakat tapi tak ramai lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kehadiran kaki tangan Petronas itu boleh memberikan sedikit sebanyak impact, ya, impact positif lah kepada kehadiran para pelajar. Itulah, ya, kalau Ustaz boleh share sikit pengalaman lah duduk di Sudan dulu, tuan-tuan, ya. Jadi macam itulah ceritanya. Itu tahun, ya, 90 berapa tu Ustaz di sana, 97, 98, 98, 99, tuan-tuan. Ya, maknanya lebih daripada 24 tahun yang lalu, lama lah. Ya, 24 tahun yang lalu, ya. Anak pun kecil lagi pada masa tu, ya. Anak Ustaz yang besar tu pun dah kita panggil, ya, dah 3 anak dah, tuan-tuan, anak sulung, ya. Jadi maknanya cukup lama dah 24, lebih kurang 24 tahun, 25 tahun yang lalu. Okey, tuan-tuan, tu ceritanya. Jadi pengarang yang sama ada mengarang satu kitab namanya Itmam Al-Wafa bi Sirah Al-Khulafa. Cuma Ustaz tak pasti kitab ni ada terjemahan atau tidak. Ya, kitab Arab memang adalah kitab terjemahan, ya. Menarik juga, tuan-tuan. Cerita pasal Khulafa, ya, Rashidin pula. Jadi kalau ada terjemahan nanti Ustaz cek lah, ya. Kalau ada terjemahan mungkin kita boleh pakai kitab tersebut lah. Sebab kita pun dah, ya, berada di penghujung kitab ni, ya. Kita berada muka surat 347, ya. Muka surat terakhir ialah muka surat 400. Mana kita ada lebih kurang 50 muka surat saja lagi, tuan-tuan, ya. Mungkin beberapa kali kelas, bukanlah beberapa kali, banyak kali jugalah, ya. InsyaAllah habislah. Mungkin tahun ni kita boleh selesaikan, ya. Mungkin tahun depan dah boleh ganti Sirah Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pula, tuan-tuan. Lagi luas lah dia punya coverage dia, ya. Okey, ya. Kalau ada apa-apa soalan silakan, ya. Kita dah sampai di penghujung. Ada apa-apa, ya? PMP ada apa? Silakan. Ya, Kak Syimah. Ustaz, ada soalan tapi tak berkaitan dengan sirah. Ya. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah memperkenalkan diri dia sebagai nama dia Allah. Kepada rasul-rasul yang terdahulu, ada ke dalam ayat Quran sebab yang saya selalu perasan, mungkin saya tak perasan, bila dia memanggil kaum mereka untuk menyembah Allah, dia kata Rabb, kan? Dia tak kata Allah, saya.
dalam Qul Huwallah tadi surah Al-Ikhlas dia sebut apa? Ialah dan Allah memanglah dia Allah katakan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan kepada orang Quraisy yang nama dia Allah. Ya, ya. Tapi kepada rasul-rasul yang terdahulu, adakah dia sebut kepada kaum dia, sembahlah Allah. Tapi yang saya selalu come across, dia kata Rob, kan? Adakah Allah, Ustaz? Maknanya apa kita bang? Udu Allah, ya. Sebutlah. Yes. Ya, sembah. U'budu, ya, Rabbaka. Yalah kebanyakannya. Mungkin ada lah, ya. Nak kena tengok satu-satu lah. Ya, mungkin sebab biasanya Rabb merujuk kepada Tuhan pencipta. Bila kita sebut macam kita baca Al-Fatihah kan. Ya, kita kata Alhamdulillahi Rabbil. Kita tak sebut ilah, kita sebut Rabb. Kerana dalam konteks ayat tu kita nak bagi tahu Allah yang cipta seluruh alam, Allah yang mengurus dan Allah yang bagi rezeki. Tapi kalau kita syahadah la ilaha illallah. Kita tak kata la rabba. Kerana syahadah merujuk kepada sembahan, uluhiyah. Ya, sedangkan Al-Fatihah tu merujuk kepada rububiyah Allah. Jadi beza. Tetapi secara umum, Nabi dan Rasul yang mana pun memang ya dari segi akidah sama. Ya, akidah tak berbeza. Ya, seperti mana apa kita panggil ya, Allah itu ilah, ya, Allah itu juga Rabb. Jadi benda yang sama aja. Cuma kalau ditanya secara spesifik, Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu ada tak disebut kalimah Allah? Ustaz nak kena check lah. Tak pasti, ya. Mungkin ya, mungkin tidak. Wallah alam. Tak berani nak jawab sebab kena check dulu. Ya, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti di situ ya. Kita berhenti di apa ni kitab tadi ya. Ustaz akan tengok nanti kod ada in English ke apa, kita boleh gunalah. Tapi setakat Ustaz tahu tak ada lagi ni. Ya, dia kitab ni menariklah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok di mukadimahnya pun ya, dia ada tulis tentang beberapa kitabnya yang dikarang oleh inilah ya, oleh ulama yang sama ya. Sebab beliau ni seorang qadi mahkamah ya, dia hakim mahkamah ya. Kalau kita tengok muka surat apa ni dekat biografi pengarang, cuba tuan-tuan tengok biografi pengarang ya, dia Roman ya. 10, 12, 13. Muka surat 13 yang apa ni Roman ya, bukan yang Rumi kita ni. Jumpa tuan-tuan dekat biografi pengarang, jumpa di awal-awal muka surat tu. Ya. Lepas pada table of content, terus biografi pengarang, tuan-tuan boleh tengok di sebelah kanan ada hasil karya dia. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudari Beg ni. Ya, di bidang syariat ada usul fiqh, tarikh tasyri' Islami, ya, Al-Ghazali ta'limuhu wa ara'uhu, pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali. Dalam bidang sejarah dia ada Nurul Yakin yang kita baca ni. Kemudian ada Itmam Al-Wafa, kitab dia. Ya, Muhadarat fi Tarikh Al-Umam Al-Islamiyah. Ini cerita tentang umat Islam. Ya, dan sejarah dan subjek-subjek sejarah perbincangan dia. Ya, jadi salah satunya Itmam Al-Wafa tu. Tapi setahu Ustaz ya, semua kitab-kitab dia ni belum ada terjemah melainkan Nurul Yakin aja. Itmam Al-Wafa tak pasti, nanti Ustaz tengoklah, cek ya, mungkin ada dalam bahasa Indonesia kot ya. Itu kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail lah ya, siapakah pengarang ni ya. Beliau adalah qadi Mahkamah Syariah di Khartoum. Khartoum adalah ibu negara Sudan. Tenaga pengajar di Madrasah Al-Qadha ya, Asy-Syar'i Kahirah, pensyarah sejarah Islam di Universiti Misriyah. Universiti Misriyah ataupun Cairo University ya. Ni di Kairo dan juga cawangannya di apa ni Khartoum di Sudan ya, dan beliau adalah nazir Kementerian Pelajaran. Maknanya banyak jawatan-jawatan penting yang dipegang lah ya. Dia bukan sekadar seorang apa kita panggil seorang apa ni pensyarah universiti ya, tapi dia juga mempraktikkan ya ilmu dia dalam bidang kehakiman tuan-tuan ya. Okey ya, dia lahir di Mesir, tinggal di Zaitun di Kahirah ya, satu kawasan di Kahirah, di Kairo lah, dia orang Kairo. Jadi tolong tandakan muka surat 346 ya. InsyaAllah nanti pada sesi yang akan datang kita sambung lagi lah tuan-tuan ya. Mungkin PMP ada apa pengumuman, silakan. Kalau ada. Rasanya tak ada lah, hanya saja yang tadi sebut pasal zakat tu bolehlah apa ni. Ya. Pasal beri sumbangan boleh melalui PMP lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Okey, terima kasih pada PMP, pada penganjur, pada semua yang terlibat dalam menjayakan program kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Ya, sama-sama.